bertemu dengan Allah. Dan kita suka tak bertemu dengan Allah? Suka tak? Masa bila paling suka tadi? Masa sembahyang. Kalau betul-betul kita berasa suka masa sembahyang tu, khusyuk sungguh tu, tak, batang pelepah tamar tu hempuk atas kepala kita pun tak rasa. Nak cerita tak? Sahabat Nabi sampai khusyuk lagu tu. Kan zaman-zaman Rasulullah itu, masjid dibuat daripada tiang-tiang daripada tamar. Dan kisah yang masyhur kat bila mana orang duk kecoh masjid utuh sahabat tengah mayang ni pelepah tamar ni, pelepah tamar ni duk atas tengkung. Habis orang duk update Facebook, orang WhatsApp, Telegram bagi tahu ni, ambil snap gambar lagi. Gambaran tu gambaran dah. Tu tapi ini sebut dari mulut ke mulut. Habis masyarakat bagi tahu ni ada orang lelaki ni tengah duk sembahyang ni kelapa apa ni, batang tamar ni dah empat atas kepala dia, tapi dia tak berasa apa pun. Lepas habis tu orang tanya, buat apa tuan tak berasa apa? Tahu tak belakang tuan tu ada batang pokok tamar? Dia kata saya tak berasa apa pun, yang saya rasa khusyuk dengan Allah. Itu contoh. Kita ni sebenarnya jauh pada Allah, jauh sangat beda Allah. Kita berasakan Allah Ta'ala ini bila kita masa mengaji, Allah. Masa kita sembahyang, Allah, berasa Allah dekat. Tapi pas habis sembahyang kita keluar pada surau masjid ni, kita perbuatan kita sama tak macam mana perbuatan kita buat dalam sembahyang? Dah. Baik tu ulama tasawuf sebut, kalau kamu tahu Allah Ta'ala, sifat-sifat Allah Ta'ala ni, hancur dulu hati kita. Dulu hati kita ni hancur, gecai. Seperti mana Rabi'ah Adawiyah bergecai hati dia bila dia sentiasa ingat Allah Ta'ala, tak ada kecintaan aku hanya pada Allah. Sampai ke Hasan Basri kata, Rabi'ah Adawiyah, mu ni bila nak kahwin gak? Mu ni bila nak kahwin gak? Aku nak nikah dengan mu nak tak? Dia kata tak boleh, aku ada kekasih. Siapa kasihmu ni? Dia kata kasih aku Allah lah. Tu dah sampai tahap lagu tu. Kita tak ke mana kita ni. Mati pun seorang juga duduk dalam kubur. Siapa nak teman kita? Amal soleh kita. Siapa yang nak teman kita? Yang paling benar, siapa nak teman kita? Allah. Tak bercerai jasad kita dengan Allah kalau kita faham. Tak. Baik orang hidup di muka bumi Allah Ta'ala ini, bagi orang yang dah mati duduk dalam kubur sekalipun, mereka sedetik, sesaat, seketika pun takkan lepas daripada Allah. Sebenarnya kalau kita duduk dalam kubur itu, sebenarnya kita kuat lagi nambahkan keimanan kita kepada Allah. Sesiapa yang suka untuk bertemu dengan Allah, maka Allah suka untuk bertemunya. Dan sesiapa yang benci bertemu dengan Allah, maka Allah benci bertemunya. Lalu Aisyah berkata, kami semua tidak sukakan kematian. Dan Aisyah faham maksud lain. Zahir ayat, dia kata benci bertemu Allah ni mati. Kata Aisyah, kami ini tak suka kematian, maknanya bertemu dengan Allah mati ya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, bukan itu maksudnya. Akan tetapi orang mukmin apabila kedatangan ajalnya, maka dia diberikan khabar gembira dengan keredaan Allah dan kemuliaannya. Ini kita minta. Bila orang mukmin hampir mati, maka datang malaikat beritahu kepada dia khabar. Sebab itu dia kata salamun alaikum. Disebut, anda sebut dah bahawa bila sebut salamun alaikum ni, malaikat nak beri khabar gembira, nak tenangkan hati kita, nak bagi kita tenteram supaya mati dalam husnul khatimah. Akan tetapi orang mukmin apabila kedatangan ajalnya, maka dia diberikan khabar gembira dengan keredaan Allah dan kemuliaannya. Maka tidak ada sesuatu pun yang paling disukainya, tak ada itu selain apa yang ada di hadapannya, iaitu kematian. Suka dah mari waktu mula takut, tapi malaikat beritahu mati dalam husnul khatimah, begini Allah Ta'ala janji pada kamu, maka suka dia bahawa mati itu kebaikan bagi dia. Lantaran itu dia suka untuk bertemu dengan Allah.
Manakala orang yang kafir tak kala tiba saat ajalnya, maka diberikan khabaran tentang azab seksa yang amat pedih serta diderakan dia. Maka tidak ada yang paling dibencinya tak kala itu melainkan apa yang ada di hadapan, yakni kematian. Lalu dia pun dibenci bertemu Allah, dan Allah juga benci bertemu dengannya. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibnu Majah bahawa Nabi SAW bersabda kepada Aisyah sebagai mengupas firman Allah, sehingga apabila sampai ajal maut kepada salah seorang di antara mereka, berkatalah dia, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku hidup semula di dunia ini. Ini orang yang arjik, dia kata qala rabbi rji'un, kata orang kufur pada Allah, aku nak balik ke muka bumi, sebab dia tak suka mati. Ya. Yang ini apabila orang mukmin melihat akan malaikat, maka malaikat pun berkata padanya, maukah kami kembalikan kamu ke dunia? Ini malaikat tanya orang mukmin. Lalu dia menjawab, itu berarti kembali ke negeri yang banyak gundah gulana dan suka duka. Kata orang nak mati ni, kalau kamu nak balikkan kami ke muka bumi, tak nak. Dah, dunia ni tempat gundah gulana. Dah, tempat susah. Dunia ni tempat susah. Tapi susah kita ni susah sekejap je. Sabar, lah sekejap. Dah, nak makan kena masak tak? Kena masak. Dah. Saya tak masak pun tak. Kalau kita tak masak pun, kita makan ni pun kita kena kudrah apa semua. Kalau lepas dah makan kenyang macam mana pun, pergi bilik air. Nah, susah tu. Tapi di syurga, contoh kita faham, kalau di syurga kita makan sekali pun, kita tak akan buang air besar. Kita minum sekali pun, kita tak akan buang air kecil. Kerana yang keluar hanya bau-bauan yang harum-harum saja. Allah sekejap di dunia ni, kesusahan di dunia ni, untuk kita dapat kenikmatan, kesenangan yang kekal sampai bila-bila sekalian. Bila fikir, faham kerti Allah, kita menangis tak? Itu berarti kembali ke negeri yang banyak gundah gulana. Kata orang yang beriman, mati ni buat apa nak return back kami ni, tempat yang gundah gulana susah. Balik pula nanti kena bayar bil api, bil air. Tak nak aku. Nah, bayar bulan-bulan dia kereta, tak nak aku. Itu contoh. Kemudian dia berkata, malah bawakan aku untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala orang yang kafir, maka malaikat berkata kepadanya, maukah kami kembalikan kamu? Ini lain pula perkataan orang bukan Islam dengan orang Islam, atau orang kufur dengan orang mukmin. Orang kufur sebut, maukah kami kembalikan kamu? Maka dia pun menjawab, ya, kembalikanlah daku, irji'u, qala rabbi irji'u, supaya aku dapat melakukan amal soleh yang telah kuluputkan keluputan daripada aku. Al-Bazar meriwayatkan sebuah hadis yang diangkatkan kepada Nabi SAW bahawa baginda bersabda, yang bermaksud, apabila tiba ajal orang mukmin, maka datanglah malaikat bawa sutera yang di dalamnya kasturi dan himpunan haruman-haruman. Lalu dicabut nyawanya seperti menarik rambut daripada tepung yang sudah diuli. Lalu dicabut nyawanya seperti menarik rambut daripada tepung yang sudah diuli. Tarik kan, senang tarik je dah. Kemudian dikatakan kepada, hai jiwa yang tenteram, keluar olehmu dalam keadaan engkau redha dan diredai, yakni dengan redakan Allah dan Allah redha kepada kamu. Dia kata radhiyallahu anhu wa radu'an, redha Allah Ta'ala ni, mana redha paling utama. Kita keluar daripada dunia ni dalam keadaan kita redha. Aku redha, ya Allah, aku nak mati. Kita jangan tahan. Orang yang dah mati jangan tahan, kata redha je tak. Kerana kita tak tahan, tak redha lah. Tapi jiwa manusia dah itulah. 2 hari lepas dah pergi ziarah, ada satu keluarga kena musibah di Hulu Bernam. Kalau tengok dalam surat khabar kan, 2 beradik itu mati terbakar kan, rumah terbakar. Pergi ziarah sahabat-sahabat semua, pemuda pergi tengok ziarah, baca doa apa semua. Memanglah seorang tu memang dia pengurusi remaja masjid. Sampaikan nazir masjid cerita, dia kata budak ni nama Mama Arif ni memang dia anak muda yang baik. Program masjid dia yang atur semua.
Umur 17 tahun, program masjid dia yang atur. Program khatam ke, program tu, program remaja, semua dia buat. Memang dia anak yang baik. Keadaan dia mati tu terbakar. Kemudian berpelukan dengan abang dia, dua beradik tu mati dua sekali, mati terbakar. Tanam hari Jumaat. Lepas habis semua, kemudian kawan baik tu, mak dia dah terkenan, kata apa, tak, macam demam lah kan, terkena anak dia demam, bawa di hospital demam. Lepas tu bila kita cerita sabar, dia boleh sabar. Tapi bila kawan baik itu salam, makcik tu salam, peluk apa semua, nangis tak berhenti dia. Tu jiwa seorang ibu dah. Tu ya. Jadi disebut di sini, sikit lagi kita baca. Kita ambilkanlah sebab ada nak masuk tajuk baru dah. Boleh tak? Sikit lagi tak? Sekali dah. Kita cuti sekolah. Kemudian dikatakan kepadanya, hai jiwa yang tenteram, keluar olehmu dalam keadaan engkau redha dan diredai. Redha, kita nak Allah Ta'ala redha. Dan kita masuk, kita nak mati, Tuhan redha. Kita nak jumpa Allah, kita redha dengan Allah. Yakni dia redhakan Allah dan Allah redha kepadanya. Keluarlah kamu dalam rahmat, kepada rahmat Allah. Keluarlah kamu kepada rahmat Allah dan kurnianya serta kepemurahannya. Maka apabila ruhnya keluar, maka dia diletakkan di atas bawah kasturi dan haruman-haruman itu, kemudian dibungkuskan sutera, dan dia pun dibawa naik ke Iliyin. Ibn Abbas pernah bertanya Ka'ab tentang maksud Iliyin. Ni ruh kita naik ke Iliyin. Seperti yang disebutkan dalam tafsir Ibn Katsir, lalu Ka'ab memberitahu bahawa ia adalah tempat di langit ketujuh, yang mana disitulah ditempatkan roh-roh orang mukmin. Nanti kita akan bincang. Ni kita cerita macam pengembaraan kita lah ni. Boleh ke? Ustaz cerita pengembaraan ni macam cerita tak sakut dia. Dah, ni cerita kita ni ke mana lepas kita pergi. Roh kita pergi, lepas kita dah cabut dah, mati dah kita, gimana? Pergi ke Iliyin. Seperti disebutkan dalam tafsir Ibn Katsir, lalu Ka'ab berkata, manakala orang kafir apabila tiba saat ajalnya, maka malaikat datang kepadanya membawa kain kasar daripada bulu yang di dalamnya terdapat beberapa bara api. Masya Allah. Nyawanya dicabut dengan amat keras, dan kepadanya dikatakan, hai jiwa yang kotor, keluarlah kamu kepada kemurkaan Allah, terimalah kehinaan dan azab daripadanya. Apabila nyawanya keluar, maka rohnya diletakkan di atas bara api itu, kemudian ditutupkan dengan kain kasar yang terdapat api dalamnya, serta dia pun dibawa ke Sijin. Menurut Ka'ab, Sijin ialah bahagian bumi yang ketujuh, di mana disitulah ditempatkan roh-roh orang yang kafir. Ini dulu ada Ustaz Tuan Arundin kan, Ustaz Tuan Ibrahim Tuan masa ceramah ni, kita pun pernah dengar cerita yang Zorakos buat kajian tentang apa? Tentang suara di muka bumi. Bila dia buat pakai mikrofon paling halus tu, dia masuk tu, tiba-tiba dia dengar bunyi suara menjerit-jerit. Macam-macam lah, orang menjerit-jerit kan, kena seksa kan. Tapi itu ada Allahu Akbar kan, ada dengar situ. Mungkin hak kena seksa tu ialah orang kufur, yang menyeksa itu adalah malaikat Allah di dalam bumi. Sebab itu dalam kitab Faridatul Faraid, kita wajib i'tiqad bahawa syurga berada di atas dan neraka Allah Ta'ala berada di bawah Allah. Tapi disebutkan itu. Jadi sebab itu dia kata bahagian bumi serta dia pun dibawa ke Sijin. Menurut Ka'ab, Sijin ialah bahagian bumi yang ketujuh, di mana disitulah ditempatkan roh orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu Subhanahu Wa Ta'ala alam. InsyaAllah kita akan bincang lagi. Tajuk akan datang itu kedatangan syaitan kepada orang yang hampir mati. Syaitan pula nak mari dah kat kita. Orang nak mati ni mari juga. Lalah dia kata last chance dah ni, aku nak terbalikkan manusia ni kan. Masa hidup ni aku nak terbalikkan, payah masjid pergi sokmo, surau pergi sokmo kan. Sokmo mari. Bila ada dalam TV tu konsert dengan ceramah, dia pilih ceramah, dia tak pilih konsert. Contohlah dah. Lagu-lagu dia tak pilih, dia pilih orang ngaji Quran forum. Itu contoh. Tapi hak ni ngelah dia nak mati ni, aku nak terbalikkan juga hati dia supaya mati dalam keadaan kufur. Itu kerja iblis sebelum kita mati. Jadi insyaAllah itulah kita akan bincang kedatangan syaitan kepada orang yang hampir mati. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min zulmatil wa akrimna min fahmi wa fa'alna bima ta'ala. Rabbana ya Allah, salamna anfusana wa ila taghfir lana wa tarhamna kunana minal khasirin. Allahumma ja'al akhira kalamina inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah. Amisna Allah alaihi wa rahmatunina wa dhallina wa la mudar wa la batili wa anta amrun. Rabbana salamna anfusana wa ila taghfir lana tarhamna kunana minal khasirin. Wa fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha assalamu wa akhiru alhamdulillahi rabbil alamin. Tengok. Siapa ni? Tengok cerita ni. Habis. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas tazkirah amalan.